Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so jangan terkejut saya ada dalam kereta. Saya duduk dalam kereta ni pun saya duduk depan rumah aja sebenarnya. Saya tak pergi mana-mana pun. Kita kita nak cari idea ni kadang-kadang kena satu tempat yang sunyi betul. Okey, so saya nak buat saya nak buat satu video yang ni ialah tentang kita punya task-task kita seterusnya. So saya nak saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada yang dah siapkan task satu, tahniah. Dan saya nak kita semua tahu yang kita akan pergi ke task kedua. So dalam task yang pertama, task yang pertama, saya nak kata yang kita akan buat task yang pertama ialah task fasa selamat. So sekarang ni kenapa saya kata fasa selamat? Sebab saya dalam task satu ni kita hanya buat ialah akaun PayPal. Akaun PayPal dan akaun email. So dalam task satu ni kita akan fokus hanya kepada akaun PayPal dan akaun email. So fasa selamat ni kita tak ada lagi orang kata dalam fasa yang eBay akan suspend. Sebab kita nak buat eBay ni, apa kita kena ikut rule eBay. Macam kita masuk rumah orang, kita kena tahu apa syarat peraturan dalam rumah tu. Sama macam eBay. So kita nak elakkan daripada kita punya akaun tu kena suspend. Jadi saya nak dalam eBay ni semua yang ada ni make sure ikut step by step. Yang apa yang saya tunjukkan ni, dan kalau boleh jangan lompat apa yang saya ajar ni. Jangan lompat apa yang schedule yang saya dah tetapkan. Sebab tu saya minta semua yang ada ni ikut step by step and jangan gelojoh. Alright. Kita buat slow and steady. Jadi kita dah sekarang ni lepas task satu ni iaitu fasa selamat. So kita akan pergi ke task kedua. So dalam task kedua ni dia kena perlukan persediaan mental. Sebab apa, nanti dalam task kedua akan banyak lagi cabaran je sebenarnya. Cabaran-cabaran yang dia perlukan kesabaran. Sebab apa saya kata kita perlukan kesabaran? Sebab kita satu, kita nak elakkan daripada akaun kena suspend. Sebab kalau kita kena suspend, kita nak minta balik rayuan, untuk minta balik akaun dia punya sekarang je tu sebenarnya lagi susah lah daripada kita membuat daripada kita menjual nanti, daripada kita menjual di eBay. So apa sebenarnya task 2 yang akan saya bagi tahu nanti? Ialah task di mana kita akan berada dalam fasa berjaga-jaga. So fasa berjaga-jaga ni ialah bermaksud kita tak boleh tersilap langkah, kita tak boleh terlebih langkah, dan kita tak boleh terlalu slow lah. Sebab kita tak nak orang lain yang dalam tu kita
kita kalau boleh kita nak bergerak sesama seiring. Okey. Kita nak elakkan daripada kita tersalah langkah ni. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat ialah first, okey, kita kena buat akaun eBay lah. Okey. Kita akan buat akaun eBay dulu. Okey. Dan make sure bila kita buat akaun eBay ni, okey, email kena sama macam akaun PayPal. Okey. So daftar akaun eBay kena sama macam akaun PayPal. So akaun eBay tu macam mana nak buat ada dalam video FB support. Okey, boleh tengok. Okey. And then kita akan buat apa? Kita akan membeli dulu. Okey, membeli di akaun eBay. Alright. So nak membeli ni pun step dia, okey, tak sama macam step kita beli di akaun Shopee. Okey. Sebab kita kena tahu, okey, dalam eBay dia ada banyak pilihan. Okey, sama ada pilihan dari luar negara, okey, sama ada pilihan dari lokal dalam Malaysia lah maksudnya. Okey, kedua jenis jualan dalam auction, okey, dan juga jualan secara direct lah, maksudnya kita boleh beli terus. Okey, and then kita kena tahu mana satu yang terbaik untuk pilihan yang kita kena orang kata dalam task 2 ni. Dalam task 2 ni dia punya fasa dia dalam lebih kurang seminggu. Okey, dalam masa seminggu ke 2 minggu lah, 2 minggu kita kena make sure kita kena membeli dengan dengan seller yang betul. Okey, dan juga kita kena tahu apa pantang larang dia sepanjang fasa jaga-jaga ni. Alright. Okey, so akan saya terangkan dalam dalam task 2.1 2.2. Okey, macam mana kita nak membeli dengan seller yang buat auction. Macam mana cara kita nak beli dengan seller yang membuat yang menjual direct terus. Apa beza dia. Okey, kita beli dengan dalam seller Malaysia dengan seller luar Malaysia. Okey. Tapi yang pasti, saya dah buat nanti satu nota dalam video dalam PDF. So ikut je dalam nota tu. Okey. Dan yang paling penting sekali dalam 2 minggu ni, okey, jangan sesekali jual apa-apa produk. Okey. Kita akan fokus membeli dan juga kita akan kita akan minta seller yang jual ke kita tu, okey, bagi review kat kita. Okey. Sebab apa tujuan kita nak membeli? Sebab kita nak review. Okey. Nak review sebagai buyer. Okey. Kita kena ada review sebagai buyer. Okey. Barulah kita boleh menjual di dalam eBay. Baik, okey. Faham semua okey. So kita jangan skip langkah ni. Kita kena ada at least kena ada 10. Okey. 10 review. So kalau bawah 10 tu tak layak lagi lah kita nak menjual. So kita kena ada sekurang-kurangnya 10. Okey. So saya harap dalam video task 2 ni, okey, korang tengok dulu. Okey. Tengok sampai habis. Okey. And then nanti baru kita akan pergi ke buat akaun eBay tu dekat dalam video FB support. Okey. Alright. So clear kat sini okey. So kita akan pergi ke task 2 ni, okey, lepas 2 minggu. So dalam masa 2 minggu ni, okey, kita akan cari seller-seller yang kita tengok seller yang boleh jual murah lah. Jangan ambil seller yang mahal. Kita ambil seller yang jual murah, bawah pada $1, $2, okey.
And then kita akan minta seller tu bagi review lepas dia hantar barang lah. Dia tak sama macam Shopee. Shopee kena barang sampai baru kita boleh bagi review. Tapi dalam eBay kita boleh bagi dulu. Kita boleh minta seller tu bagi review ke kita dulu. Alright. So kita akan tempoh masa ni lebih kurang 2 minggu. So kalau let's say dalam masa seminggu kita dah buat, kita dah siap, tunggu dulu. Sebab apa? Kita tak nak bagi, kita tak nak kita nak cepat-cepat. Kita tak nak nanti bila suspend, akaun dah kena suspend, kita lagi menanya, kita lagilah kena tunggu pula eBay balas mesej kita, balas reply email kita. Sebab kan kita nak cepat-cepat sangat menjual di dalam eBay. So jangka masa kita akan start balik untuk task 3 ialah selepas 2 minggu daripada tarikh hari ni. Alright. So lepas task 3, kita akan pergi, lepas task 2 kita akan pergi kepada task 3. So saya terangkan dululah. Task 3 ini ialah fasa menyerang. Kenapa saya kata fasa menyerang? Sebab dalam fasa ni ialah fasa untuk kita dah boleh menjual. Bermakna kita boleh dapat profit dah start daripada sini. Fasa menjual. Tapi kita nak menjual ni pun ada step dia juga. Menjual juga kita menjual semua barang-barang dropship. Kita tak boleh menjual semua barang-barang yang cakap ada perkataan Vero. Menjual barang-barang bukan digital. Tu antara salah satu syarat-syarat je kalau kita nak menjual mula-mula di dalam Shopee. So ini pun nanti saya akan bagi juga pantang larang dia. So setiap fasa-fasa ni dia ada pantang-pantang dia yang kita kena ikut. Sebab saya tak nak kita jadi kena suspend kan. Sebab saya pun salah seorang yang kena suspend sebenarnya. Tapi tak apalah. Saya dah buat backup, saya dah buat cari buat akaun lain. Tapi saya tak nak korang yang terkena lah macam saya. So task 3 ni kita akan menjual lepas 2 minggu. So yang ni kita akan mula menjual barang-barang yang nanti saya akan bagi tahu dalam PDF yang seterusnya, dalam nota kaki seterusnya. Tapi yang ni kita akan ambil masa dalam lebih kurang seminggu lah. Sebab yang penting kita dah boleh menjual. Kita menjual barang-barang dari lokal dulu lah. Lepas tu pada seminggu lepas tu dah ada buyer, baru kita akan pergi menjual barang di luar negara pula. Yang itulah kita akan belajar dropship pula. Alright. So jual dalam lokal. Alright. So fasa yang ketiga, fasa menyerang. Yang terakhir, just kita akan ada 4 fasa dalam eBay ni sebenarnya. Alright. So task yang keempat, task yang keempat ialah yang ni fasa bertahan. Kenapa saya kata fasa bertahan? Fasa ni ialah fasa di mana kita as a seller, bila kita dah ada banyak barang kita jual, kita kena make sure, kita kena tahu apa syarat-syarat untuk kekalkan akaun kita ni daripada kena suspend. Sebab ada je yang dah akaun dah maju, akaun dah cantik, lepas tu tengah-tengah jalan kena suspend. Musuh ketat kita ialah admin. Bukan saya kata musuh ketat kita ialah pesaing-pesaing kita, sebenarnya ialah admin. Yang admin ni lah yang kita kena make sure jangan bagi dia nampak akaun kita ni bermasalah, dan bagi nampak akaun kita ni scammer. Sebab kita nak bersaing dengan orang luar negara ni. Sebenarnya kita tak ada risau dah kita, sebab kita dalam international punya market. Setiap hari orang akan buka and then kita pun banyak pilihan sebenarnya kita boleh menjual kan.
Jadi fasa bertahan ialah fasa di mana kita kena ikut standardize lah. Okey, apa rules dia. Okey, menjual juga, tapi ikut format je. Okey, ikut format. Okey, sebab kita tak nak nanti bila kita dah sedap, dah banyak sale, kita kena suspend kan. Sayang habis semua listing yang kita buat tu dah kena buang pula. Sebab kita tahu dalam eBay ada kita boleh dibenarkan 50 dulu. Lepas tu bila dah ada sale, kita boleh lompat jadi 500 kan. Lepas tu kita lompat jadi 1000. So ikut apa yang saya dah tetapkan, ikut apa yang masa-masa yang saya dah bagi tahu ni. Okey, kita akan dapat hasil je insya-Allah. Okey, dalam masa, so sini tadi dah berapa minggu? Maaf. Ni masa ni kita 3 hari, lepas tu kita seminggu, 2 minggu. Okey, ni seminggu. Okey, ni seminggu. Okey, ni 1 minggu lagi. So cukup 4 minggu. Okey, so kita akan khatamkan semua ni dalam masa 4 minggu. Okey, tapi dalam setiap minggu-minggu ni kita akan selit juga masuk 1688 dan juga masuk Shopee. Okey, jadi kita punya masa sepanjang PKP ni sebulan ni, kita akan fullkan dengan semua benda-benda ni. Loaded kan kita punya kita punya masa yang ada peluang ni dengan study apa yang saya dah bagi ni. Okey, alright. So kita jumpa nanti di kelas pukul 9 malam ni. Saya ada sikit nak tambah. Okey, sebab saya akan bagi setiap video ni, okey, ada tambahan ke apa. Okey, bukan waktu live, tapi waktu-waktu lain lah. So dalam video-video live yang saya akan share ialah apa yang nanti saya akan tambah dan apa yang nanti saya akan bagi tahu, kalau apa benda-benda yang dirasa terlarang, okey, benda-benda yang rasa wajib buat, okey, setiap task ni. So make sure jangan ada yang ketinggalan dalam setiap live video saya. Okey, alright. So jumpa di video live pukul 9 malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.